laku. Itulah asal kita. Asal kita ialah daripada air yang tak laku. Habis tu nak belagak siapa? Yang nak sombong pasal siapa? Yang kita nak berkeras sama-sama kita pasal siapa? Yang kita hari ni benci-membenci sama-sama kita pasal siapa? Kita ni pun asal daripada benda tu bukan asal daripada emas. Bukan asal daripada emas, perak, kaminat, zahab wal fiddah kan? Tidak, asal daripada min nutfah. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu kita pada bulan Rejab yang lepas kita sambut Isra' wal Mi'raj. Berulang-ulang kali sambutan Isra' dan Mi'raj. Malah cerita Isra' dan Mi'raj Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra', surah Al-Isra' ayat 1, surah Al-Isra' ayat 60. Allah Ta'ala sebut cerita tentang surah, kisah Isra' dan kisah Mi'raj. Allah Ta'ala kata, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Antara tujuan Isra', antara tujuan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita ni setiap hari kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, cuma kita tak perasan. Pasal apa kita tak perasan? Sebab kita hanya tengok sama-sama kita. Bila kita tengok sama-sama kita, kita rasa kita ni hebat. Jatan kuasa masjid, dia tengok sama-sama Jumaat, dia rasa dia hebat pasal dapat baju hari ni uniform. Orang lain tak boleh pakai uniform. Aku rasa pakai uniform aku hebat pada orang lain. Saya pula rasa hebat pada orang lain, dapat mikrofon, duduk depan pula atas kursi, hak lain mau duduk bawah. Hak lain tak ada kursi, saya seorang ada kursi, saya seorang ada mikrofon. Saya rasa saya hebat. Pasal kita duduk tengok sama-sama kita. Orang lain main kuliah naik kereta kanch, kita main naik kereta mes. Kita rasa mes kita ni hebat nak bandingkan kancil tadi. Kita duduk tengok kita. Sebab tu Nabi Muhammad, dia tak duduk, dia tak dibawa berjalan, duduk kelera di dunia, di muka bumi. Dia tak dibawa duduk pusing dalam dunia je. Lepas saja Masjid Al-Aqsa, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad naik ke langit. Pasal apa yang dibawa naik ke langit? Pasal bila hang tengok daripada atas, baru hang tahu kedudukan manusia tu lagu mana. Baru kita tengok keadaan daripada atas, baru kita tahu keadaan kita di bumi tu lagu mana sebenarnya. Baru kita sedar. Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita duduk rasa kita hebat. Kita tak makan gerai tepi jalan, kita makan hotel 5 bintang, kita rasa kita hebat. Kita ni rumah 80 bilik, orang lain rumah tak ada bilik, kita rasa kita kaya dah. Pasal hang tengok sama-sama hang, cuba hang duduk di atas. Hang tengok rumah hang di bawah, hang tengok harta hang di bawah, hang tengok harta benda hang di bawah, nampak apa? Sebab tu manusia kalau dia duduk di atas, lain pandangan dia. Tuan-tuan naik menara KL, lain. Nampak lagi menara KL tu, nampak Bukit Nanas. Kuala Lumpurnya nama dia Bukit Nanas tu, nampak bumbung-bumbung nampak. Tapi kalau kita pergi ke Dubai, kita naik Burj Khalifa, dia tak nampak dah. Oi, kita kalau naik bangunan paling tinggi dalam dunia tu, nak pegang cermin, nak pergi cermin tu pun takut. Takut gayat semuanya ada duduk tengok di bawah. Rasa macam goyang aja menara ni. Paling tinggi dalam dunia, dekat 1 kilometer panjang dia. Itu belum naik helikopter. Naik helikopter tuan-tuan, nampak orang menyut bawah tu. Tapi nampak lagi. Tapi kalau naik bas, bukan bas yang ni, naik Airbus 380, tak nampak apa. Tuan-tuan naik kapal terbang Airbus 380 makcik, oi, tak nampak apa.
Dia terbang tu pun kita tak terasa, dia take off tu pun kita tak terasa. Sedap-sedap lah. Saya naik 2-3 kali naik. Dah terbang ke belum ke terbang ni? Lah tengok-tengok dah naik dah, buang dah isyarat tali keledak, buang dah terbang lah. Saya pun tengok kat tingkap, tak nampak apa. Malam kan nampak apa, gelak gelita. 35,000 kaki dia terbang, nampak apa dia bawah? Tak nampak apa. Bayangkan kalau tuan-tuan duduk di langit, apa yang nampak di bumi? Tak nampak apa. Habis tu besar mana kita ni? Besar mana kita ni dengan Tuhan? Terror mana kita ni dengan Tuhan? Tak nampak apa, tak ada nilai apa pun. Kekayaan kita ke, keilmuan kita ke, anak beranak kita ke, apa benda ke, bila hang duduk di atas tu, hang nampak orang di bumi ni, tak ada apa. Dan itulah tempat tinggal kita. Nama dia bumi. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Langit begitu besar, angkasa begitu luas, Allah Ta'ala besar laguna. Sebab tu bila Nabi Muhammad balik ke dunia, dia dapat perintah semayang 5 kali sehari semalam. Bila main duduk semayang, Nabi Muhammad berdiri semayang. Lafaz pertama yang Nabi Muhammad sebut waktu nak semayang, Nabi sebut apa? Cuba tuan-tuan ingat balik. Bila kita nak semayang, berdiri tegak tu, lafaz pertama nak angkat takbir tu, kita sebut apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nampak? Pasal apa? Pasal Nabi tahu dah, hak dia pergi ke langit tu, dia tengok kekuasaan Allah sangat besar. Allah lagu mana? Maha Besar. Balik ke dunia, surrender Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allah, engkau lah yang Maha Besar. Jadi yang Nabi Muhammad bawa balik tu apa? Yang Nabi Muhammad bawa balik pada kita tu tauhid. Yang orang nampak semayang tak habis. Dia tak nampak hak tauhid tu. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kebesaran kami. Punya besarnya Allah Ta'ala jadikan langit. Maha gagahnya Tuhan. Punya luahnya Allah Ta'ala aturkan alam. Maha alimnya Tuhan. Maha mengetahuinya Tuhan. Maha hebatnya Tuhan menciptakan macam-macam. Subhanallah, berkuasanya Tuhan. Punyanya luas kekuasaan Allah. Maha kayanya Tuhan. Segala kehebatan Allah, namanya di situ letaknya tauhid. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mengenal tauhid, dia akan datang ketaatan kepada Allah. Bagaimana nak mengenal tauhid? Nak mengenal tauhid kena belajar sifat 20. Itu yang datang, yang ulama-ulama dulu dia susun sifat 20 supaya kita kenal Allah. Hari ni orang tak mau belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 ni lebih kotak daripada ayat cam. Adakah Allah 20 sifat? Mana boleh kata Allah 20 sifat? Tuan-tuan, bila dia tak kenal Allah, dia rasa dia besar. Kita ni bila tak kenal Allah, kita rasa kita besar pasal kita orang kaya. Bila kita tak kenal Allah, kita rasa kita orang pandai sebab kita ada PhD. Bila kita ni tak kenal Allah, kita rasa kita ni segala-galanya ada pada kita sebab aku yang berkuasa. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia tak ada tauhid. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kata ulama, kajilah Allah. Kamu kajilah Allah, mengenallah Allah. Nak mengenal itulah yang datangnya sifat 20. Tapi hari ini saya kata tadi, ada orang tak suka sifat 20. Dia kata adakah Allah tu sifat, ada 20 sifat. Suruh dia mai balik, buka kitab balik sifat 20, hang duk cokoh depan Tok Guru ni baca. Awal-awal sifat 20, Tok Guru akan kata apa? Dalam kitab dia sebut, adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya.
Adapun yang wajib dipelajari oleh yang mukallaf hanyalah 20 sifat. Adapun sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya. Nampak? Bukan dia kata cuma ada 20 sifat. Dia kata tidak terhingga banyaknya, tak terkira. Tetapi yang wajib kamu hafal 20. 20 tu kamu ambil daripada mana? Kamu petik daripada Al-Quran. Ambil ayat ni, kita susun 20 sifat. Macam Nabi, tuan-tuan larat nak hafal nama Nabi? Tak. Habis tu hang hafal berapa? 25 orang saja. Pasal apa? Pasal hak itulah yang sebut dalam Quran. Kenapa tuan-tuan tak mau belajar pula Nabi-Nabi yang lain? Duk ada 124,000 orang. Tobat lahum tak terhafal. Jadi tak usah duk hafal banyak lah. Wajib ingat 25 sudah. Tak sebelah. Malaikat duk ada berapa bilion. Yang disebut yang wajib ingat berapa? 10. Takkan malaikat 10 je kot. Oi bodoh, hak 10 tu hak disebut oleh Allah dalam Quran. Hak wajib kamu hafal. Dia mari 10. Hak sebenarnya berapa? Wallahu a'lam lah. Serupalah dengan sifat Allah. Sifat Allah tu terlalu banyak yang sempurna. Habis tu yang kena ingat berapa? 20. Ambil daripada mana? Petik daripada Quran. Yang duk benci sifat 20 tu pasal apa? Dengan sifat 20 tu lah hang kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah Ta'ala baru tahu Allah Ta'ala maha gagah. Aku tak mau lawan Tuhan. Tuhan kuat. Al-Qawi Al-Aziz. Aku tak mau lawan Tuhan. Al-Qawiyul Aziz. Maha kuat. Aku tak kuat. Aku jatuh tangga kemarin sakit lutut belah. Ni duduk bersila baru tak apa boleh. Ni sakit kau. Ni abang kita depan ni kan duduk bersila nampak dah. Oh my God. Tiba-tiba nak lawan Tuhan. Aku tak berani lawan Tuhan. Allah maha bijak. Allah maha bijak. Tapi hang ada ijazah sarjana muda. Ijazah apa? Tak laku pun di sisi Tuhan. Ilmu hang dengan ilmu Tuhan tu hampir celuk kat laut tu. Hampir celuk, hampir tarik balik. Ilmu hang baru ada hak titik jari ni. Ilmu Allah tu hak luar. Oh aku tak berani lawan Tuhan. Itu pentingnya. Kenapa hari ni orang berani lawan Tuhan? Sebab dia tak mau ambil sifat 20. Dia rasa dia lah yang paling hebat. Sedangkan dia lupa dia tu asal daripada air mani. Air mani lah. Jadi Allah Ta'ala proseskan dia. Jadi otak, jadi mata, jadi telinga, jadi hati, jadi jantung. Boleh bercakap, boleh teriak, boleh berjalan. Sampai satu saat hang mati balik. Dan mati hang tu duduk dalam tanah. Sebab asal tok nenek hang daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu tu jadi daripada tanah, akhirnya masuk dalam tanah, daripada dalam tanah kamu akan dikeluarkan. Cakap banyak. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa yang Nabi Muhammad tu dibawa naik ke langit pada bulan Rejab? Sebab nak bagi tahu kita ni tak ada apa, jangan duk belagak. Jangan duk belagak. Dahlah air tu tak ada nilai, dahlah air tu tak laku, dijadikan kamu daripada situ. Kemudian Nabi Muhammad dibawa naik ke langit, tunjuk segala kekuasaan Allah di langit. Tak ada apa kita hak di bumi ni. Jangan lawan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah turunkan Al-Quran, jangan bantah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 40, orang yang terbahagi pada dua. Orang yang terbahagi pada dua. Sepanjang saya duduk ceramah ni tuan-tuan, macam-macam hantu saya jumpa. Sungguh lah. Malam ni jumpa lagi apa tak tahu. Jumpa saja, pelik-pelik. Ada yang tinggi atas jabatan, duk cokong atas jabatan. Saya keluar dari Felda pukul 1 pagi, duk tinggung. Ada hal saya jumpa dekat Selama tu, duk tepi jalan, kan duk pijak tanah, rambut panjang macam Ju'on, duduk bawah. Allah, jenis tu. Atas pun dia tak pi, bawah pun dia tak pijak. Orang kata hantu. Tanah pun tak terima, bumi pun tolak. Ada ayat dalam Quran? Ada. Ayat dia apa? Surah Al-A'raf ayat 40.
innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong kepada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Ulama-ulama bahas ni dua golongan ni. Pertama, mendustakan ayat-ayat Allah, tak percaya dengan Quran. Dia rasa dia lebih pandai daripada Allah, dia kata Al-Quran tak sesuai. Berapa ramai yang cakap macam tu sekarang? Orang mencuri ni, kalau ikut Islam potong tangan ya, selesai masalah. Sampai bila kita ni tak habis-habis rompak-rompak potong tangan sekali selesai ikut Islam. Mai hamba Allah ni jawab, kita kalau Islam semua tak apa, ni kita campur. Lagi mereka tak terima lah undang-undang kita. Mai hamba Allah seorang lagi pula, potong tangan ni zaman Nabi sesuai lah, zaman lah tak apa kena pun. Maknanya hang lagi pandai pada Tuhan lah. Allah kata hak mencuri tu potong tangan, nakalam minallah, sebagai bentuk pencegahan daripada Allah, jazaan bima kasaba, pembalasan sebab dia mencuri, potong tangan. Mai manusia hari ni pasal tak ada tauhid, dia kata tak sesuai. Tak sesuai tu, adakah yang lebih baik daripada Allah? Yang kamu kata undang-undang tu tak sesuai, adakah lebih baik daripada Allah undang-undang lain? Tadi Nabi Muhammad naik ke langit, nampak Isra' dan Mi'raj tu, nampak kekuasaan Allah punya hebat. Tak ada siapa bagi nasihat pada Allah macam mana nak cipta langit. Allah tak perlukan penasihat. Mai pada undang-undang kita hak kecil ke metod, Allah kata potong tangan mencuri. Undang-undang ni tak sesuai dia. Zaman Nabi boleh lah, kita ni tak sesuai. Dia balik-balik rumah dia kena rumah. Isteri kena ikat, anak dara dia kena ikat, habis baramah kena rumah. Report polis apa semua, besok kita pergi ziarah dia macam mana Din? Habislah 100. Sikit 100 sikit 100,000. Oh, ingat 100 ringgit. Hang kata 100. Habis 100 dapat dia. Baramah bini aku tak tahu berapa banyak. Celaka betul. Report lah. Tapi tak tahu bila boleh tangkap. Aku cakap dengan hang elok betul-betul mat. Kalau aku dapat hak merompak ni, aku potong tangan dia. Semalam hang kata tak sesuai. Hari ni bila kena kat batang hidung dia, aku kalau dapat ni aku potong tangan dia, aku tak kira. Kita tak sesuai mat Din. Masyarakat kita berbilang bangsa tak sesuai. Lagipun hang gak kata semalam undang-undang ni sesuai kat zaman Nabi. Dah lah sesuai kat zaman lah. Kena kat batang hidung hang lah sesuai lah. Adakah kamu lebih pandai daripada Allah kalau kamu mencadangkan yang lebih baik daripada Allah? Tu nama dia apa? Kazzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, dan kamu sombong dengan ayat-ayat Allah. Langsung tak dibaca, langsung tak nak pakai, langsung tak nak rujuk. Kata Allah, mu mati nanti, la tufattahu lahum abwabus sama, takkan terbuka pintu langit untuk kamu. Allah kata pintu langit tak buka ke hang bila hang mati tu. Bila langit tak buka, bumi tolak, dia ni jadi apa nanti? Baru tadi saya abang, depa ni jadi hantu ke? Bumi tak terima, langit tak terbuka kat depa. Nak pergi mana roh depa? Itu pendapat pertama ulama. Yang kedua, la tufattahu lahum abwabus sama', maksud dia apa? Maksudnya tak turun barakah pada mereka. Yang ketiga, tak turun rahmat kepada mereka. Yang keempat, tak diampunkan dosa mereka. Banyak tuan-tuan huraian ulama tafsir tentang la tufattahu lahum abwabus sama', tak terbuka pintu langit untuk mereka. Yang kelima kata dia, amalan tak diterima oleh Allah, tak terangkat pun ke langit. Itu di dunia. Di akhirat macam mana ustaz? Kesan daripada orang yang sombong dan orang yang tak percaya Quran ustaz, apa kesan dia? Jangan tanya saya bukan tukang jatuh hukum. Tanya Quran lah, Quran yang Allah Ta'ala punya. Kata Allah, la yadkhulunal jannah, mereka tu takkan masuk syurga. Dua golongan ni takkan masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat,
sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Makna balik tak lagi ambil jarum, ada lubang dia, cuba panggil unta suruh masuk ke lubang. Tobatlah tak boleh masuk. Nak masuk benang pun jenuh duk main elok. Kita ni dengan rabun, benang tu pula lembek, jenuh duk lagu tu nak pergi masuk. Kat 2 minit baru boleh. Suruh unta masuk, takkan boleh. Begitulah orang yang sombong dengan Quran, dia takkan masuk syurga. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Isra' Mi'raj dia nak mengajak pada kita tauhid. Kemahkan tauhid. Jaga kuat-kuat tauhid, pertahankan tauhid kamu. Allah Tuhan kamu, Nabi Rasul kamu, pertahan sungguh-sungguh perintah dia. Seolah-olah ada satu benda besar yang Allah Ta'ala nak bagi selepas daripada Rejab. Yang suruh perkemah ni, tauhid ni, ada benda besar kot yang Allah nak bagi ni. Allah nak bagi apa ni? Benda besar apa?